mengumpulkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya N31 Bagan Pinang adalah seperti berikut. Pertama, Muhammad Isa bin Tan Sri, Tan Sri. Tan Sri sini, Tan Sri. Tan Sri kiri. Muhammad bin Umar. Bebas. Bagi masuk pilihan raya ini, pengundian akan diadakan pada 11 Oktober 2009. Pusat-pusat pengundian akan kepada Allah pada pagi ini telah pun selesai proses penamaan calon dan alhamdulillah calon kita Tan Sri Isa telah pun diterima menjadi calon dalam pilihan raya kecil di Bagan Pinang dan menggunakan nombor 1 dalam kertas undinya. Kita semua menaruh kepercayaan bahawa Tan Sri Isa adalah calon yang terbaik, calon yang paling popular, calon anak tempatan, calon yang banyak pengalaman, calon yang sudah banyak berjasa kepada penduduk yang ada di kawasan Bagan Pinang, dan dengan sikap yang biasa begitu mesra dan mengenali ramai daripada penduduk-penduduk di tempatan di sini, kami amat yakin bahawa beliau akan terpilih menjadi wakil Bagan Pinang dengan majoriti undi yang kita harap lebih besar lagi. Walaupun begitu, saya nak menyatakan bahawa kita tidak harus bersikap terlalu overconfident kerana pilihan raya kecil ini adalah pilihan raya di mana sistem demokrasi dilaksanakan dan setiap pengundi mempunyai hak mereka untuk menentukan siapakah menjadi pilihan. Jadi saya mengingatkan diri saya dan rakan-rakan dalam Barisan Nasional bahawa kita perlu bekerja bersungguh-sungguh dan jangan mengambil mudah, jangan take it for granted, jangan rasa begitu terlalu confident kerana soal sikap orang kata selesa ini adalah suatu ancaman bagi kita, satu threat dan kita harus hindarkan daripada sikap selesa ataupun terlalu confident. Dan kita percaya bahawa ini suatu peluang dan kesempatan yang harus digunakan oleh pengundi-pengundi yang ada di Bagan Pinang untuk memilih calon yang tentunya mampu, boleh melaksanakan tanggungjawab, yang sudah berpengalaman, yang tahu apakah masalah tempatan, Tan Sri Isa sendiri, dan atas dasar itu saya yakin bahawa pengundi mahukan usaha-usaha pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ini diteruskan, di samping meningkatkan lagi segala keperluan sosio-ekonomi yang diperlukan oleh penduduk tempatan. Dan kita sudah tahu apakah aspirasi pengundi-pengundi di sini, dan kita berjanji bagaimana telah pun dibuat yang lalu, tetapi saya yakin akan diteruskan dan dipertingkatkan lagi bila mana Tan Sri Isa terpilih sebagai wakil rakyat Bagan Pinang, insyaAllah. Dan apapun kita faham pihak parti lawan akan menggunakan platform ini untuk menengahkan pelbagai-bagai isu dan masalah, baik yang berbentuk tempatan ataupun yang berbentuk nasional. Kita sudah boleh jangka apakah perkara yang mereka akan bawa, tetapi saya percaya kita waktu ini akan berdiri atas Barisan Nasional berhadapan dengan mereka, dan kita akan ambil satu persatu isu-isu yang dibawa oleh mereka itu untuk kita perjelaskan, sama ada isu berkaitan dengan rasuah, isu berkaitan apa sekalipun yang mereka fikir boleh eksploitasi pemikiran pengundi. Kita akan gunakan peluang ini untuk menjelaskan pendirian kerajaan Barisan Nasional dalam nak menangani masalah-masalah yang ditimbulkan. Kita yakin di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden UMNO dan
dan Barisan Nasional Datuk Seri Nadib dengan gagasan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, akan memberikan satu semangat baru kepada pengundi di sini, bahawa dengan pimpinan baru di peringkat kerajaan pusat dan dibantu oleh peringkat negeri, maka kita bukan setakat boleh deliver, tapi kita boleh meneruskan dengan secara yang lebih besar dan lebih berjaya lagi. Umpama pendekatan kita untuk menguruskan soal-soal delivery sistem, sistem penyampaian dan pelaksanaan di peringkat agensi dan jabatan kerajaan, pendekatan yang digunakan dari segi melaksanakan tugas-tugas fungsi NKRA dan KPI di peringkat kerajaan pusat di kabinet, iaitu komitmen Presiden dan Perdana Menteri kita untuk bagi sebanyak mana mungkin kemajuan sosioekonomi, politik dan sebagainya pada negara kita. Itu satu contoh yang jelas komitmen pimpinan dan kejayaan pimpinan yang ada sekarang dari segi nak mengubah senario sosioekonomi kita, umpama menangani masalah kegawatan ekonomi. Saya percaya di bahagian Pinang ada komunikasi yang tinggi pada para peniaga, para pengusaha, para peniaga kecil. Mereka juga mahu tahu sama ada dasar pimpinan PN pusat boleh membawa satu perubahan yang lebih baik dalam tempoh masa yang lebih cepat. Ya, kerana mereka tahu masalah yang kita hadapi dari segi ekonomi ialah kegawatan yang disebabkan oleh masalah global, bukan masalah negara saja, masalah dunia. Tapi yang penting kerajaan recognize, iktiraf ini problem dan kita sudah ambil langkah, dan pastinya pengundi yang terdiri daripada para peniaga mahu melihat sama ada langkah-langkah ini akan berkesan dalam satu tempoh yang lebih cepat, bukan tempoh yang terlalu lama. Kita bagi jaminan dengan adanya pendekatan baru yang digunakan oleh Barisan Nasional dalam kerajaan, maka keadaan ekonomi kita akan balik pulih, insyaAllah seberapa segera yang kita harapkan, dan pastinya pada tahun hadapan situasi bertambah baik. Ini soal penting bagi kita. Soal yang juga yang penting ialah kita tahu bahawa pihak Pakatan Rakyat atau pembangkang juga ada masalah. Mereka nak tunjuk macam dia tak ada masalah, tapi dalam media yang saudara sudah laporkan, saudara pun tahu mereka punya banyak masalah. Mereka nampak orang kata macam bersama-sama, tapi mereka tidak berjaya tunjukkan bahawa mereka bersetuju, baik dari segi dasar macam yang berlaku di Selangor, yang berlaku di Kedah, di Pulau Pinang, yang di bawah parti pembangkang ataupun pakatan ini. Saya lihat mereka juga tidak berupaya untuk menunjukkan bahawa mereka bersama. Sebab itu kita biasa sebut dia ini tidur satu bantal, tapi dia mimpi lain-lain. Sebab itu tak nampaknya orang kata satu kohesif government yang mereka telah bentuk. Mereka tidak, dan banyak juga mereka telah janjikan dalam masa pilihan raya dulu, manifesto yang dibuat oleh Pakatan ini dalam pilihan raya dulu juga tidak dilaksanakan. Kita ada bukti di banyak negeri macam di Selangor, dia senaraikan berbagai-bagai perkara mereka nak buat. Saya telah dimaklumkan oleh Barisan Nasional Selangor, sebahagian besar tak terlaksana pun. Dan sebahagian daripada wakil-wakil rakyat yang berjanji dahulu pun tak dapat melaksanakan. Jadi bermakna mereka sendiri tidak kemampuan untuk melaksanakan apa-apa yang mereka telah janjikan dalam kehidupan. Kita dalam rekod sejarah Barisan Nasional, kita tunaikan mana yang kita janji. Mana yang belum selesai, kita teruskan. Di sini ada beberapa perkara yang saya sudah tahu jadi perhatian, tetapi peringkat pimpinan dan kerajaan pusat dan negeri sudah mula mengambil langkah-langkah, bukan setakat sekarang tapi pada masa lepas. Macam antara lain adalah soal isu pendapatan kepada pekerja-pekerja ladang. Saya nak sebutkan ada yang pihak yang beritahu pada saya kenapa Menteri sebut soal pay gaji pekerja asing dapat 800